Hari ni kedua tiga hari ni orang cerita pasal poco-poco. Poco-poco adalah satu mufti keluarkan fatwa haram poco-poco kan. Betul dan puan sekalian. Benda isu ni dia ada persamaan dengan isu yoga. Kalau kita meneliti isu yoga, seingat saya setahun 2 tahun lepas, isu yoga rayup, isu ni ada persamaan. Isu poco-poco ni, isu yoga dikaitkan dengan praktik amalan Buddha. Minta maaf, Hindu. Dikaitkan dengan praktik amalan Hindu. Itu yoga. Jadi fatwa tentang mengharamkan yoga ini atas dasar tasyabbuh, iaitu menyerupai Hindu. Kata sebagian daripada orang, tak apalah, kita ubah sikitlah Yugi. Jadi dah apa yang Yugi tu saya bubur. Contohlah, kita ubah sikit je. Kita ubah nama dia, kita ubah beberapa gerakan dia. Boleh tak? Boleh guna tak boleh guna? Boleh praktik tak boleh praktik? Sekiranya tidak ada meditasi, boleh tak boleh? Hanya dengan gerakan-gerakan yang dengan kajian dan penelitian perkara tersebut memang memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, ubah. Sebab asalnya menyerupai. Jadi kalau sekiranya usaha mengubah tu ada, ubah. Jangan bagi sama. Sebab tiap pergerakannya dia ada nama. Dan nama tu hasil daripada pergerakan Hindu tu. Jadi kalau apa nak buat, ubah. Seperti mana Nabi SAW ubah. Tak mau bagi sama. Orang Yahudi semayang tak pakai kasut, Nabi pakai kasut daripada sahabat. Perintah pada sahabat pakai kasut semua. Masuk ke Madinah, orang Yahudi sikat rambut macam ni, Nabi ubah sikat rambut macam lain. Orang Yahudi pada zaman Nabi SAW tak ada janggut, yang Nasrani tak ada janggut, Majusi tak ada janggut. Nabi perintah wajibkan semua ada janggut. Asalnya menyelisihi. Itu konsep asas tuan-tuan dan puan sekalian, menyelisihi. Adapun tasyabbuh ni berarti menyerupai. Jadi nak menyelesaikan isu poco-poco ni pun, kita kembali kepada asal. Poco-poco ni mana? Apa sejarah dia yang benar dan tepat? Berdasarkan kajian yang dibentangkan kepada kita dalam ni baru-baru ni, makluman kepada kita berasal daripada tarian keagamaan. Tarian keagamaan Kristian. Berdasarkan kajian mereka, wallahu a'lam. Sekiranya benar dia berasal daripada tarian keagamaan Kristian, pada poco-poco ada beberapa hal. Yoga dia isu dia meditasi, dan isu dia penamaan dan setiap gerakan, tujuan gerakan tersebut untuk apa? Poco-poco dia ada beberapa isu. Satu, isu persamaan dengan tarian Kristian. Satu, akidah tu. Dua, isu menari, ar-raqs. Ada menari dalam Islam. Satu. Ketiga, isu apa? Tepuk tangan. Poco-poco tepuk tangan. Dia tepuk tangan, dia beralih dulu, dia tepuk kau ni, dia langkah pada dia tepuk tangan banyak. Ketiga. Keempat, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tahu poco ni. Keempat, isu muzik. Kalau saya tak buat, kita tak balik. Keempat, isu muzik. Ada 4 isu tentang poco-poco. Ada 4 isu yang dibahaskan tentang poco-poco, yang perlu dibahaskan dan perlu dirinci. Sejauh mana tasyabbuh dia? Pasti ke ia merupakan daripada praktik tradisi ataupun tarian Kristian? Satu. Kedua, tentang menari dalam Islam. Adakah Nabi SAW bersenam dengan sahabat menari? Omar joget? Joget.
sedang joget. Senaman Nabi SAW musara'ah, gusti. Senaman Nabi SAW berkuda. Senaman Nabi SAW memanah, main tombak. Tengok kanak-kanak bermain di perkarangan masjid, tuan-tuan dan puan sekalian. Main apa? Main tombak. Berlari, Nabi belum mau lari. Pi berlari, tuan-tuan, pi lari 100 meter, pi lari 50 meter, pi berlari. Mentah desa. Main mana? Tarian. Cara nak bersenam. Dua. Tiga. Yang perlu kita ketahui adalah tentang tepuk tangan. Tidakkah kita mendapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mencela tentang tepuk tangan? Muka'aw wa tasdiyah. At-tasdiyah. Celaan kepada tepuk tangan. Walau bagaimanapun di situ ada perbincangan di kalangan ahli ilmu. Perbincangan ada beberapa ahli ilmu. Lepas tengok ni boleh khilaf dua. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tak, bukan aku tu. Perbincangan di kalangan ahli ilmu, adakah tepuk tangan sendiri pada asalnya itu dilarang, diharamkan secara mutlak, ataupun larangan itu larangan yang adal karaha, larangan makruh. Tapi bila Allah celah di dalam Al-Quran, tinggal perselisihan tu pun kita keluar daripada khilaf. Ada pula ajak tepuk macam ni tak boleh, setan merana. Tepuk lagu ni boleh. Pasal apa dia kata tepuk boleh? Dia kata dia ambil dalil hadis tentang salat. At-tasbih lirrijal wa tasfiq lin-nisa. Subhanallah untuk lelaki dan tepuk untuk perempuan. Yang ni nak tegur Tok Imam kalau salah. Tuan-tuan, perempuan bukan tepuk ke ni? Dia kan tepuk lagu tu. Dia tepuk ni ya. Tepuk isyarat. Jadi nak mengambil, nak menyatakan bahawasanya harus tepuk. Dalil dia tu. Jadi ini isu perselisihan panjang di kalangan ahli ilmu. Tinggal, baik tak payah. Tak payah bercakap pasal. Itu yang ketiga. Yang keempat, isu muzik. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang mengharuskan muzik pun tolong perhati baik-baik muzik pocong-pocong ni. Sebab mereka yang mengharuskan muzik ini, mereka meletakkan syarat-syarat dah. Dia meletakkan syarat-syarat. Itu yang saya tahu dan saya pasti. Saya tak tahulah kalau Islam kritis pada hari ini, mereka open benda ni. Dia open, dia kata tak payah syarat-syarat dah. Bergantung pada niat semata-mata. Saya faham kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri pun dia ada garis panduan. Syarat-syarat dia, tujuan muzik tu dinyanyikan, dimainkan, lagunya yang macam mana, memberi semangat, lagunya tidak ada unsur-unsur yang ni. Pucuk-pucuk lagu apa? Lagu aja orang joget. Itu dari sudut muziknya lah. Saya bukan kata saya telah membuat keputusan fatwa, tetapi saya minta supaya 4 perkara ini dikaji, diteliti semula oleh pihak-pihak yang ada otoriti untuk mengeluarkan fatwa. Minta kaji balik 4 perkara untuk nak keluarkan satu hukum yang tepat tentang pucuk-pucuk. Wallahu a'lam.